إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا شؤون الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله. Sembilan daripada bawah syahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif qad sallallahu alaihi wasallam syattani tu syattan situ syattan syattan di mana ba'udah. Syattan mana ba'udah mana jauh dah. Ini maksudnya. Syattan ai ba'udah ma zaidah wa hiya saqitatun bin nisah, gugur dari setengah nisah. Syattana ma bainal mujahadah wal minnah, jauh antara mujahadah dengan minnah. Dan sesungguhnya artinya jauhlah barang tu mana lebih, bukan barang mana lebih tu, dia terjemah mana ma zaidah dalam keadaan nahwu zaidah. Wa hiya saqitah, iaitu ma tu dalam setengah nasa gugur. Maknanya syattana bainal mujahadah, ma tak ada, tapi setengah dalam sini dibubung ma tu. Gugur pada satu naskah. Di antara mana syattan, mana jauh sangatlah jarak dia bainal mujahadah wal minnah. Ya, antara mujahadah dan minnah, buta marbuta tu. Minnah mana kurniaan. Orang dapat dengan mujahadah dengan dapat kurnia terus daripada Allah Taala selain. Ya, mana orang yang telah masuk dalam golongan arif billah, ya, yang mana hati dia sudah suci bersih. Ya, maka Allah Taala kurniaan. Sebab tu dia kata pala tazalul amtarul madad ya tanzun ya alal ardin nufusit tayyibah wal qulubil mutahharah wal arwahul munawwarah wal asrar muqaddasah hatta tantamli'ah ya tamtali'a bi anwaril ma'ani. Jadi maknanya pada tazalul amtarul madad, sentiasalah mencurah-curah ya madad futuhat bantuan-bantuan kerohanian, tanzilu dia turun ala ardin nufusit taibah, di atas mana hati yang sudah suci dan bersih, wal qulub mutahharah, dan hati yang sudah disucikan, wal arwahun munawwarah, dan roh ya yang sudah bercahaya, wal asrar muqaddasah, dan sir-sir yang sudah disucikan, sehingga mana hatta tamtali'ah, sehingga memenuhi batin hati mereka tadi, roh mereka dan sir mereka, bi anwaril ma'ani, dengan segala nur-nur ma'ani. Ya, maka fahiya tanshaqqulaha asraruz zat wa tata'allaqulaha anwaru sifat ila akhir. Sehingga maknanya terbelahlah bagi dia segala sir-sir zat dan bertakluklah dengan dia segala anwaru sifat. Ya, syarat dia apa dia? Bersihkan dalam pada tazalul amtar, maka sentiasalah turun matar, hujan madad, turun di atas ardin nufusit taibah, dia turun atas segala bumi nafsu yang cantik, yang bersih. Ya, jadi syarat kita pun bersih. Ya, bersih ni dia akan dapat ilmu secara minnah, kurniaan. Kita bersih ni Tuhan tahu. Dan ilmu ni tak putus. Dalam Sirul Asrar kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai kamu mati bila alam pun diantar lagi. Dengan syarat tapak dia kita bersih. Itu je. Ilmu dapat dengan apa? Riyadah wal mujahadah. Bila dah dapat itu Tuhan curahkan, dia dapat ilmu, dipanggil wahbiyah. Bukan wahabi, wahbiyah. Ilmu kurniaan daripada Allah SWT. Gelas
Bekas pinggan mangkuk bila dah suci tumbuh. Kita buburkan berbagai-bagai hidangan, ya. Air, macam-macam air boleh bubur dalam gelas dengan syarat disuci. Ya, dan begitu pinggan mangkuk boleh bubur berbagai-bagai jenis nasi sakai jakun sama dia. Boleh bubur belaka kita dengan syarat dia bersih, ya. Begitulah. Pokok dia apa? Bersihkan dalam. Dalam tu macam-macam nama lah. Ada kali diberi nama dengan qulub, arwah, ya, roh, kalbun, sir, ya. Macam-macam nama ikut peringkat dia. Jadi itu beza antara mujahadah dengan minnah. Minnah ni kurniaan. Ya, bila kurnia dia Tuhan berikan ilmu tanpa ada dalam kitab. Tuan Ruah Ustaz Gau cerita. Yang kau mengaji ni yang tak ada dalam kitab lagi banyak gitu. Yang tak ada dalam kitab tu lagi banyak daripada kita yang kitab pun tak boleh mengaji gitu. Dalam kitab pun tak boleh belajar. 10 kali mati hidup pun tak boleh belajar. Apa lagi yang tak ada dalam kitab? Dipanggil ilmu wahbiyah, tuangan madad. Kita minta madad, bantuan rohani yang dicempakkan oleh Ta'ala apabila seorang itu bersiap untuk membersihkan, ya. Dia bersih aja, insya-Allah. Bersih pertama apa? Bersih yang paling besar pertama sekali asas bersih akidah. Yang ada akidah-akidah yang kotor yang merosakkan iman dia. Bersih yang kedua, terbuang daripada syirik al-asghar. Ya, supaya dia dapat pahala amalan tu sabit, dia bersih. Dan bersih yang ketiga, bahawa dia bersihkan akan daripada syirik khafi, supaya hati dia tetap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati dia pusing dia telah melakukan syirik khafi. Man syirik segi pandangan dia dah pusing tempat lain. Ya. Maka sebab itulah kita perlu kepada 3 bantuan. 3 dipanggil apa? Al-hibs, pemeliharaan dari Tuhan. Ya, sebab tu dia kata bittaqwa mahfuzun anil kufri wa syirk. Wabil inayah mahfuzun anil kabair was sagair. Wabil riayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dengan ada takwa, Tuhan tiara kita tak jadi syirik dan kufur. Mana seorang lepas dari syirik kufur dengan takwa, ya, dengan Tuhan berikan maknanya apa tu? Bantuan dia tadi. Daripada makna bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Kemudian yang kedua tadi dengan apa? Riayah. Ya, inayah, dia selamat daripada dosa besar dan dosa kecil. Dan dengan riayah, dia selamat daripada kelalaian. Ya. Dengan 3 benda ni kita dapat selamat seorang tadi. Maka dia selesai atau akan hantarkan minnah. Minnah itu mana? Kurniaan. Ilmu cara kurnia dipanggil ilmu terus direct daripada mukasyafah. Adapun ilmu yang kita belajar dipanggil ilmu mudarasah. Ilmu cara tadris, belajar menimba daripada guru dan sebagainya, itu ilmu cara luaran. Yang ni ilmu direct. Di antara satu syarat contoh dia lah dalam hadis kata man zahada fid dunya 'allamahullahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Itu hadis Rasulullah SAW. Man zahada fid dunya, siapa yang menumpulkan hati dia, dia padamkan daripada hati dia, dia kunci hati dia, dia tutup hati dia daripada dunia. Tutup, dia zuhud dengan dunia, ya. Maka Tuhan ajar dia tanpa belajar. Percayanya. Sebab apa? Sebab cahaya hati dia, zuhud hati bercahaya. Dia tak ada zuhud, dia ragib, gila ke dunia. Bila gila ke dunia, hati gelap. Gelap macam mana dah nampak, ya, kotor. Bila kotor Tuhan tak tuang, minnah tak sampai, ya. Kita bersihkan dia akan sampai. Wahadahu bila hidayatin, dan Tuhan beri hidayat tanpa ada orang hidayat, direct terus. Tuhan cempakkan ilham ar-rabbani. Mula dia nak dapat ni, dia duduk nafsu mulhamah daripada amarah, ditukar naik, Tuhan tukarkan naik pada nafsu amarah kepada lawamah, dia mencela. Lepas tu dia naik atas sikit lagi, ada mula mendapat ilham rabbani, ya, ataupun waridat ilahi. Itu dipanggil mulhamah. Dia dapat ilham. Dia naik satu lagi, boleh jejak tangga arif, itu dia duduk makam mutmainnah. Duduk mutmainnah, baru nak dapat persalinan arif billah. Allahumma ja'alna.
Kemudian fasyattan, jauh juga beza dia. Di mana ba'udah, jauh sangat. Bainaman uqimal mujahadah, bainaman antara mereka uqima yang Tuhan dirikan dia lil mujahadah. Tuhan letak dia dalam makam berlatih lagi, dalam latihan mujahadah rohani dia. Dia bersuluk dan sebagainya. Tapi bi ghairi kashfin, dengan tanpa kasyaf dia tak buka lagi. Bi ghairi kashfin lil farqih, dia duduk dalam mahal farqih. Apa mahal farqih? Dia masih memandang makhluk. Ya, hati dia bila tak pandang makhluk dipanggil makamul jam'i. Ya, itu makamil fana yang disebut ru'yatullah bila khalqin. Hati dia bulat memandang Tuhan, tak ada campuran pandangan makhluk, bersih. Kalau lagi pandang makhluk nampak diri lagi, itu dipanggil makamul farqih. Dia masih batin hati terfarak dengan Allah Ta'ala lagi. Dia belum betul. Ya. Itu fasyattana baina man uqimal mujahadah bi ghairi kashfin bi ghairi berin ya bi ghairi kashfin wa syuhudin fi mahalil farqi. Maka jauhlah dia kata. Jauhlah. Baca pun kena jauh tu panjang. Ya, man alif disukun. Jauhlah tuan-tuan. Kalau baca jauh dia rasa dekat kan. Dia tarik panjang. Maka jauhlah, mana jauh now. Kan? Jauh sangat. Antara mereka yang didirikan bagi mujahadah. Tuhan izinkan dia mujahadah. Kalau mujahadah pun tak izin, tu lagi teruk. Itu masuk makam ghaflah, dia panggil. Lalai selalai-lalainya habis. Ya, dia jadi habuan bagi nafsu dan syaitan. Kudakan dia. Dunia kudakan dia. Ini Tuhan dah pilih ni mujahadah. Tapi nak banding dengan orang syuhud musyahadah, tu lagi tinggi. Dia kata jauhlah, dia kata antara mereka yang didirikan bagi mujahadah dengan ketiadaan kashfin wa syuhudin. Dia mujahadah tapi kashfin belum terbuka lagi rohani dia. Kasyaf apa dia nak ni? Dia ada dua, satu kasyaf maknawi, satu kasyaf hissi. Kasyaf hissi dia boleh terlampak macam-macam alam nampak. Itu tak nampak pun tak apa. Yang kita nak nampak kasyaf maknawi, terbuka hatinya dengan Allah Ta'ala. Itu kasyaf yang paling tinggi itu. Ya. Dengan bawah hati dia sentiasa hudur ma Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sentiasa dengan kita, kita pun kena sentiasa dengan Tuhan. Ya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum. Allah Ta'ala ma'akum serta kamu bil ilmi wal iradah wal qudrah. Ya, sentiasa dalam takluk kudrat iradah. Sentiasa kita dengan Tuhan, tak terlepas. Kalau terlepas kita habis mati kita. Dia kerat satu saat dia madat habis kita. Bantuan dia habis. Pada tempat makamil farqi, pada tempat makam maknanya masih terpisah lagi, tercerai, terpisah. Pandangan kita tidak jam'i. Dia nak makamul jam'i, pandangan dia menghimpun. Syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahdah. Dan dulu nafis kata apa? Syuhudul wahdah bil kasrah, memandang satu, itu Allah Ta'ala. Dalam ketika mata luar ni memandang yang banyak. Mata luar pandang langit bumi, tapi mata dalam satu, memandang Tuhan. Ataupun dipandang syuhudul kasrah bil wahdah. Syuhudul kasrah, ya, memandang batin hati dia kepada segala makhluk ketika dia memandang kepada Allah Ta'ala. Dia pandang yang Ta'ala, dia nampak semua kejadian daripada Ta'ala. Walhasil dia sentiasa tak lepas pandangan hati dia dengan Allah Ta'ala. Pandangan dia benda mahal, kena pandang kat dia. Jangan layan pandangan makhluk, kita kena layan pandangan Allah Ta'ala. Ya. Bila Tuhan serta dengan kita, wa huwa ma'akum, tu murakabah ma'iyah dia punya. Ya, persoalan dia hal antum ma'allah. Adakah kamu serta Tuhan? Kalau orang dulu orang serta kita, kita buat tak layan, macam kita tak serta dia. Ini orang kurang ajar orang ni. Ya, Allah Ta'ala serta kita, kita buat-buat tak nak serta Tuhan, ya Tuhan. Kan? Sebab dia suruh kita azik ma'ad dawam. Ya, zikir itu dengan kekal sentiasa. Itu adab kita dengan Allah Ta'ala, bahawa diingat, jangan dilupa. Abang Mursyid, kita punya Mursyid dia pesan. Abang Mursyid dia pesan, kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Cakap dia pun seram dengar. Kau jangan berani cuba-cuba nak lupakan Tuhan. Ingat setiap nafas turun dan naik. Ya, turun Allah. Sentiasa ingat. Ya.
Wa man kushifalahu an sirril uluhiyah fasyahida ma'nal jam'i. Habis tu. Wa man kushifa, dan barang siapa dikasyafkan, dibukakan rohani dia tadi. Lahu bagi Ta'ala an sirril uluhiyah, daripada rahsia uluhiyah tadi. Tu tadi sir dapat bila tu asrar. Bila hati jadi nufusut tayyibah, nafsu yang baik, nafsu yang bersih daripada syirik, 3 syirik tadi. Ya. Siapa dibukakan sir uluhiyah, maka fasyahidlah, ia akan makna jam'i. Dia akan dapat akan makna jam'i, makna maqamil fana tadi. Maka fakullu maqamil farqi, fakullu maqamil farqi wal jam'i matlubun. Dan barang siapa dibukakan baginya daripada rahsia ketuhanan, ya, rahsia-rahsia yang Tuhan tutup dibukakan bagi orang yang telah ada kelayakan yang telah bagikan. Ya, betul rahsia-rahsia ni kata tak betul orang jangan buka. Bacicit Rasulullah SAW, si Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, dalam Minhajul Abidin, inni la'aktumu min ilmil jawahirahu kaila yara zukaza jahlin fayaftatina. Ini sungguhnya aku la'aktumu min, aku menyembunyi dan aku tutup rahsiakan. Ilmu tu jawahirah, permata-permata, sir-sir, asrar tu aku tutup kata. Kaila yara zukaza jahlin fayaftatina, supaya tidak dilihat oleh orang yang tidak memahaminya, maka mendatangkan fitnah. Ya. Kita tengok dalam Syekh Umar Farqi jadi apa tu, dan syair dia tu kan, itu pun ada fitnah. Apa syair dia? Lau hatarat li fi siwaki iradatun qadaitu bi riddati. Kalau terlintas hatiku satu saat lupa ke Tuhan ni, aku hukumkan aku riddah murtad. Kalam itu pun rata panjang. Ni apa lupa Tuhan murtad? Kan? Bila ditanya balik, apa makna murtad? Bukan murtad yang kamu faham. Bukan murtad syariat, ya. Murtad sini panggil murtad, bukan murtad i'tikad, tapi murtad makam, itu maksud dia. Murtad teman kembali, dia makam farqul awal, makam awam. Bila dari apa mujahadah tuan angkat dia pung naik, makam farqus sani naik, golongan arif. Bila dia leka balik, pung jatuh balik, itu maksud dia. Dia leka tuan jatuh balik. Jatuh tu maknanya murtad, murtad teman kembali. Kembali jadi orang awam, itu maksud dia. Oh macam tu lah. Itu cerita kawan saya seorang, Ustaz Yaakob Arwah ni, sama mengaji kat Mu'alim Jawahid tu. Ya, dia tu dia kerja pejabat agama. Budak pejabat Ahli Mesir kepala rogol ni. Ahli Mesir kopiah dia pakai kepala rogol. Pegang kitab Durrun Nafis, dia nak bincang kitab tu. Kitab ni nampak bercanggah. 45 tahun. Kau nak bahas kitab Syekh Muhammad Nafis Wali Besar orang tu. Nasib baik Ustaz Yaakob tanya, kau nak pergi mana ni? Dia nak buat kat Pulau Upin. Pergi kat Pulau Upin. Kepala dogol. Kopiah tak pakai. Nak bincang kitab Waliullah. Ustaz Yaakob kata, kau pergi cermin muka kau balik. Kau faham apa kalam ni tu? Ni tengok ni, kan bercanggah dengan syariat ni. Lupa Tuhan boleh murtad. Mana ada hukum murtad? Kau faham tak murtad apa tu? Murtad apa pula kata? Itu kan istilah hadis. Tiap-tiap ilmu ada mustalah. Fiqh ada mustalah fiqh, hadis ada mustalah hadis. Ya, sufi pun ada mustalah hadis. Kan? Maksud murtad itu bukan murtad yang kamu faham. Murtad itu murtad makam, bukan murtad akidah. Oh macam tu lah bangang ni. Kau ingat kau pandai now, baca tak faham, guru pun tidak. Patut kau mengaji pun kau faham. Lepas tu dalam ada ilmu munazarah, kita nak bahas orang kena tahrirul murad. Kalam orang tu kita jangan bahas kecuali tanya dulu apa maksud dia cakap. Dah tahu maksud dia baru kita bahas. Ini maksud kita tak tahu, kita kejar. Lepas tu orang kata saya bukan maksud macam tu. Maut kita. Ya, jangan pakai terkejar. Kena tahu maksud orang cakap tu. Apa maksud? Barulah kita boleh tengok maksud atau maksud baru kita bahas. Kalau dah betul, tak payah bahas. Ilmu munazarah bukan ilmu bercakap. Ilmu nak menuntut kebenaran. Kalau dia faham maksud dia tengok, okey, tak ada masalah. Tak ada nak bahas macam kedai kopi, tempat-tempat meja. Jadi maknanya apa? Barang siapa dikusyifah, dikasyafkan, maknanya dibukakan batin. Sebab itu kita selagi tak terbuka rohani kita hijab, selagi itulah orang itu beribadat tidak berapa tepat dengan Tuhan kita. Kiblat rohani tak tepat selagi tak dibukakan rohani dengan Tuhan. Sebab kita minta, ya, Allahumma ja'al min ahli tajarrudi anil aqwan
Ya Allah, jadikanlah kami ahli tajarrud daripada akuan, daripada makhluk. Bersunyi hati daripada makhluk. Ya. Wajzib qulubana. Ya Allah, tariklah dan sentap daripada hati kami ini. Ya, wajzib qulubana anin nazar wasukun ilaiha. Daripada memandang-mandang makhluk dan terikat dengan makhluk, bunti jam dengan makhluk, minta Tuhan tarik perasaan, buang supaya kosong kita dengan Tuhan. Sampai bila tu? Hatta yang kasyifal anwarul muraqabah wal musyahadah. Sehingga terpancar bagi kami nur muraqabah. Hatta yang kasyifah, in kasyafa yang kasyif, mana terbuka, terhijab, terkasyaf, terbuka. Nur muraqabah dan musyahadah. Bila masuk dalam nur muraqabah dan musyahadah terbuka, dia akan dapat di benda ni. Ya, minnah dia Tuhan kebukaan. Dan barang siapa dibukakan baginya daripada rahsia ketuhanan, maka memandang ia akan makna jam'i. Baru dia duduk makan empat, makan fana. Dia dapat tu, baru dia dapat mahabbah. La yasrunu maqam mahabbah illa ba'dal fana. Saudara Ibn Ruslan akan datang lagi. Tak akan sampai makam mahabbah melainkan dia mengalami fana billah. Maka farqi dan jam'i itu dituntut. Ya. Makam farqi, makam iyyaka na'budu. Makam jam'i wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu akan dikau kami sembah. Itu makam syariat. Mana kita mesti nampak kita punya amal lagi. Wa iyyaka nasta'in akan dikau dia kami serah minta pertolongan. Itu tak nampak kita lagi dah. Itu dia panggil makam fana, makam jam'i. Jamak mana himpun. Dia menghimpunkan pandangan dia terus ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lakin tetapi bil iktisari alal awal ta'til wa ala sani wurur. Tetapi dia kata bil iktisari alal awal. Dia duduk awal dia pakai jamak dia. Syariat kita nak pakai hakikat dia. Alal awal itu ta'til, mengosongkan. Jadi mana hakikat tadi syariat kosong, bahaya. Wa ala sani, dan syariat tak ada hakikat, mana makam farqi jantan. Itu wurur, terpedaya. Ya. Wururun wa ibtalun. Jauhkan sikit. Rin, ra, wa, ra satu kalimah. Kemudian wa, wa ataf. Kemudian ibtal terdapat pada ba. Wa ibtalun. Wururun wa ibtalun. Kama marrat. Ya. Kama mar al-isyarah ilaihimah. Lakin tetapi dia kata, pada pertama, tapi pada penerima tentu atas yang pertama. Dia tadi jamak itu. Ya, mana hakikat dipandang. Dia tak ada menghampakan, yang kedua tak ada. Dan di atas yang kedua itu terpedaya dan merosakkan. Sebagaimana telah lalu isyarat kepada keduanya, telah dibahas. Iaitulah al-syariah. Ya, al-haqiqah bil syariah itu dipanggil apa? Batilatu. Wa syari'ah bila haqiqah tilatu. Atau kata Imam Malik, man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaka. Wa man tafaqqaha bila tasawwufin faqad tafassaka. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqa. Siapa bertasawuf hakikat syariat tak ada, maka dia babas rosak. Siapa syariat pula hakikat dalam tak nak main, ilmu tasawuf tak mengaji, belajar untuk beramal lagi jauh, itu dia panggil fasik, kosong, rosak. Dua tu rosak. Waman jamaah, siapa himpunkan baru tahqiq, baru mantap iman dia. Itulah perjalanan yang disuruh oleh Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wazaru zahiral ismi wa batinah. Sucikan zahir dan batin sekali. Sebab suruh kita jadi apa ni? Kullu sufiyin faqihin. Walaysa kullu faqihin sufiyan. Tiap-tiap sufi mesti dia faqih. Tidak tiap-tiap faqih itu sufi. Ada ulama fiqh sufi tidak faham. Ada juga dia tak mengaji. Dia tak mengharum, maksud tak mendalam. Tapi kalau tiap-tiap sufi mesti dia fiqh. Dia faqih.
Sebab sufi saya dia mesti dia faqih. Kalau dia tak faqih, tak nama sufi. Jaga. Ni main hakikat dia. Syariat tak tahu. Fiqh tentang bukan. Tu kan sufi. Tu nak kata apa? Air kopi pun boleh minum. Jaga dia. Laisa kulli faqihin sufian, tapi walakin kullu sufi. Tiap-tiap sufi itu faqih. Tiap-tiap sufi itu adalah faqih. Ini nak bahas lepas ini. Dia kata wa idkhalu syattana ala ma baina sya'in arabi. Fa fil qamus jaa syattan bainahuma wa ma huma pun ada. Wa ma bainahuma wa ma al-amru wa akhu. Ai ba'da ma bainahuma. Ini bahas apa je lah. Dan memasukkan perkataan syattan di atas perkataan ma. Ada ma baina, ada baina dia. Ada ma baina. Itu masyhur. Bangsa Arab yang jati. Maka pada kamus ada datang perkataan syattan bainahuma. Dan ma huma. Dan ma bainahuma. Mal Umar. Dan aku. Artinya jauhlah barang yang antara keduanya. Itu maksud dia. Itu bahas apa je lah. Kemudian walakin hukiya al-Jauhari, walakin hakal Jauhari anil asmi, semua ulama nahwu la yuqalu syattana ma bainahuma. Min qaul syair syattana ma baina aina fi sad Yazid Salimun wal A'z ibn al-Hatim maulud. Artinya tetapi menghikayatkan oleh Jauhari, semua ulama nahwu daripada Syekh Asmi, tiada dikatakan syatta ma bainahuma, dan bahawasanya perkataan tukang syair yang bermakna semuanya jauhlah barang antara dua Yazid dan kepada keruhan Yazid Salim dan Aghar anak bagi Hatim. Ini perkataan orang yang pernahkan Arab juga. Kemudian qauluhu laisa bi hujjatin wal hujjah qaulu asyair syattana ma yu'am ala qawriha wa yaumul hayyani akhi Jabir. Dan perkataan ini tiada ada yang menjadikan dalil, dan yang menjadikan dalil ialah perkataan Asy yang bersyair dia di manakah dikata dalam bahasa Jawi, jauhlah barang bermula hari aku di antara jamaahnya, dan hari Hayyan saudaraku Jabir, jauh beza. Semua bahasa lepas ini. Kemudian kata al-qa'im yang berdiri ma'al mujahadah likaunihi naziran bi syariah. Arti beza nak sebab apa jauh beza ni? Dia kata al-qa'im ma'al mujahadah ni sebab likaunihi naziran bi syariah ila a'mali. Sebab dia masih mandang amal dia. Maujudun billah. Yani al-qa'im yang berdiri serta mujahadah ni, kerana keadaannya masih memandang dengan syariat kepada segala amalnya yang ada dengan Allah Ta'ala. Situ dia punya beza jarak jauh. Syariat dia buat, tapi dia merasakan dia lagi. Iyyaka na'budu. Iyyaka akan dikau na'budu. Lapan na'budu tu mana ada isbatun nafs. Mana kami sembah, kami. Ada kami lagi. Kalau makam hakikat, bawa. Wa iyyaka nasta'in. Akan dikau nasta'in, kau mohon pertolongan. Tak nampak ni kita. Semua terserah dan mohon kepada Allah. Itu beza. Makam syariat dan hakikat. Dalam Fatihah tu ada gambaran syariat, iyyaka na'budu. Gambaran hakikat, wa iyyaka nasta'in. Sebab Al-Quran dalam umul kitab. Kemudian beza pula dia kata wal qa'im ma'al minnah pula. Orang yang Tuhan dirikan dia berdiri dengan minnah tu apa beza? Likaunihi qa'iman bihuquqi rububiyah. Orang yang duduk dalam makam yang dapat minnah bantuan Tuhan ni, dia qaim bi huquqi rububiyah ghair nazil amali mamqudun amman siwahu ta'ala li fana'ih bi istighraqihi bi ta'ala masyaallah. Allahumma ja'alna.
Dahsyat tuan. Ini nikmat dia dapat. Lazatan yang tidak ada tara dia. Yang berdiri serta minnah kurnia Allah Ta'ala ni, Tuhan cempakkan madat futuhat pada dia kerana keadaannya berdiri dengan segala hak ketuhanan yang tiada memandang kepada segala amal. Syahid beza dia mana? Dia tak pandang amal. Yang atas pandang amal, dia nampak dia lagi. Ya, saya beramal. Yang ni tak, dia dah padam. Dengan nur makrifat dia hanya memandang syuhud pada Tuhan saja. Dia hapuskan daripada barang yang lain daripada Ta'ala, lenyap barang yang lain. Ya, dia itulah. Dia panggil apa tu? Pandang dia tadi. Ru'yatun bila khalqin. Dia memandang dengan syuhud musyahadah dia akan Allah, lenyap yang lain. Situlah beza jauh antara orang yang masih nampak isbat nafsu dia dengan orang yang sudah melenyapkan pandangan diri dia. Dia duduk betul-betul dalam makna hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Bau cantik, amal dia bersih. Dah tak nampak diri, mana nak banding kan? Dia kotor dia sebab pandang diri, dan bila pandang diri kita je, kita rasa kita hebat. Datang penyakit riya, ujub, sum'ah, ego, macam-macam, keras kepala, sombong, lama-lama penyakit. Bila matikan memandang Tuhan, tak ada apa dah, dia yang hakikat, ambil bersih. Cuma cara memandang tu sama ada ta'akulan atau syuhudan, itu dia beza. Kalau ta'akulan, kita pisah, masih dalam mujarah, latih-latih, kita ta'akul, latih pandang. Adapun syuhud, Tuhan dah cempak, dah makam dia sentiasa kekal. Orang panggil pakaian ni, ya. Itu kerana berdiri dia dengan segala hak Tuhanan, itu yang tinggi. Baru dia suruh dalam hikam, dia suruh kan. Antara dua keadaan. Ya, kun bi awsafir rububiyah muta'allikan. Ini dia. Wa bi awsafir ubudiyah mutahaqqiqan. Kun, bentuklah diri kamu tadi bi awsafir rububiyah. Ni, awsaf sifat ketuhanan. Muta'allikan, bergantung setiap saat. Mana kita gantungan hati dengan Tuhan, jangan putus. Kita tak nampak benda lain, dia bergantung dengan Tuhan. Kita kadang-kadang banyak khayal, banyak bergantung dengan diri kita, rasa kita kuat sikit, ya. Lepas tu tak ada insya-Allah. Macam saya confirm. Tu lagi baral ni. Insya-Allah boleh tak ada dan. Yang mana bergantung pada makhluk, nampak dia, nampak kuat dia, handal dia, bijak dia, cerdik dia, habis. Ya. Kun bi awsafir rubiyyah muta'allikan wa bi awsafir ubudiyah, dan dengan sifat kehambaan mutahaqqiqan, kamu mantap. Ini mensyaratkan hakikat dan syariat. Kun bi awsafir rubiyyah muta'allikan, isyarat pada hakikat. Wa bi awsafir ubudiyah mutahaqqiqan, isyarat pada syariat. Ya, melengkap. Dua dia tu, pembersihan dalaman dan luaran dia. Bahawa dia cantik betul-betul jadi ibadullah hakikatan. Pada hakikat dia betul, dia hamba kepada Tuhan. Sebab dia cara memandang tepat dan betul. Ya. Kerana kita memandang pun tak betul ni. Dia tanya, kau dah pandai memandang? Pandang apa? Ingat pandang macam biasa, bukan pandang biasa, orang lain pandang. Ini cara memandang yang sebenar. Cara pemulangan pemandangan kita yang betul. Ya. Allah. Kerana keadaan berdiri dengan segala hak ketuhanan itu tiada memandang kepada segala amal itu. Nandakan orang tu dah betul-betul duduk dalam hak hukuk rububiyah, dia takkan pandang amal dia. Dia fana memandang semua af'al Tuhan. Kelazatan tu masya-Allah. Dihapuskan daripada barang yang lain dari Ta'ala, ya, mafqudun amma siwahu Ta'ala. Ya. Sebab apa dia ada begitu? Li fanaih bistigraqi bihi Ta'ala. Kerana fana lenyapnya dengan menghabisi dengan dia Allah Ta'ala, masya-Allah. Lenyap kan? Karam, istighraq, karam. Ya. Kalau pegawai tu sengit-sengit moncong adik, tak pergi karam lagi. Ada lagi kan. Dia karam lenyap tu, tak nampak. Si nampak dia karam lagi, tak ada bekas, tak ada. Atau karam habis. 100% hilang. Itulah karam ni pandangan dia kepada makhluk, dan terang ni benderang pandangan dia ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makam kedudukan mereka yang arifin billah, para orang yang arif betul dengan Tuhan. Kemudian al-a'malu al-muta'alliqatu bi kamali zati wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Inna khairal